Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Datuk Bandar antara 16 terkorban dalam serangan udara terbaru Israel pada Rabu yang memusnahkan ibu pejabat perbandaran di sebuah bandar utama di selatan Lubnan. Kerajaan Lubnan mengecam serangan itu yang turut mencederakan lebih 50 orang di Nabatiyeh, menyatakan ia bukti kempen Israel menentang kumpulan Hizbullah kini beralih dengan menyasarkan negara Lubnan. Tentera Israel mendakwa menyerang puluhan sasaran Hizbullah di Nabatiyeh dan membongkar kubu yang disebut sebagai infrastruktur bawah tanah. Israel secara mendadak meningkatkan kempen udaranya terhadap Hizbullah di Lubnan sejak 23 September lalu dan melancarkan serangan darat seminggu kemudian. Perang di Lubnan mengorbankan 1,356 nyawa di negara itu sejak Israel meningkatkan pengeboman bulan lalu dan menyebabkan sekurang-kurangnya 690,000 orang kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Sementara Lubnan Najib Mikati mengecam serangan itu yang turut mencederakan lebih 50 orang di Nabatiyeh. Beliau menyatakan serangan itu bukti bahawa kempen Israel menentang kumpulan Hizbullah kini beralih untuk menyasarkan negara Lubnan. Katanya Israel sengaja menyasarkan mesyuarat Majlis Perbandaran yang membincangkan perkhidmatan dan bantuan untuk membantu penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat serangan Israel. Najib menegaskan keganasan berleluasa dan jenayah dilakukan rejim Israel di Lubnan adalah disebabkan dunia memilih untuk berdiam diri. Beliau turut mempersoal keupayaan dunia untuk menghentikan serangan terhadap rakyat Lubnan dan mempertikai keberkesanan Majlis Keselamatan PBB dalam menuntut gencatan senjata. Hospital di utara Gaza kini berada dalam keadaan genting susulan siri serangan ganas tidak berperi kemanusiaan yang berterusan dilakukan rejim Zionis. Pengarah Hospital Kamal Adwan, Dr. Hussam Abu Safia, menggesa agar laluan selamat dibuka segera untuk menyelamatkan pesakit di sana. Media antarabangsa melaporkan tentera Israel melancarkan serangan darat sekali lagi di utara Gaza termasuk di Beit Hanun dan Beit Lahia. Rejim itu terus membedil kawasan yang dahulu sudah pun berada pada tahap kritikal setelah mengalami beberapa siri serangan sejak perang tercetus. Pejabat Hak Asasi Manusia PBB menyatakan tindakan tentera Israel itu seolah-olah mahu untuk memutuskan hubungan sepenuhnya antara Gaza Utara dengan bahagian lain di Semenanjung Gaza. Dalam pada itu, United Kingdom menggesa Israel untuk patuh kepada undang-undang antarabangsa dan membenarkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Menteri Luarnya David Lammy berkata, gesaan itu dibuat memandangkan situasi kemanusiaan di Gaza Utara semakin parah. Menurutnya, akses kepada perkhidmatan asas terus merosot selain laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menyatakan hampir tiada bekalan makanan yang masuk dalam tempoh 2 minggu terakhir. Tegas Lammy, Israel harus memastikan keselamatan penduduk awam dan membuka laluan untuk membolehkan bantuan kecemasan disalurkan. Bulan lalu, UK buat keputusan untuk menggantung lesen ekspor ke Israel yang berpotensi digunakan dalam operasi ketenteraan di Gaza. 5 banduan maut dalam kebakaran di sebuah penjara yang sesak di Huancayo, Peru. Mangsa disahkan meninggal dunia akibat sesak nafas. Kebakaran pada Selasa malam bermula di sebuah kedai perkhidmatan pembaikan kasut dalam penjara itu. Ia berlarutan hingga awal pagi hari berikutnya. Pasca kebakaran, polis melakukan kawalan ketat di sekitar kawasan penjara, terutama pintu masuk. Ini susulan ahli keluarga banduan yang terkorban dalam insiden berkenaan memenuhi kawasan pekarangan penjara. Mereka mahu tahu status ahli keluarga masing-masing. Keadaan bagaimanapun masih terkawal. Penjara itu terletak kira-kira 300 km di Timur 5. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.